زينوا القرآن زينوا القرآن بأصواتكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk mempelajari hadis yang akan kita sampaikan pada hari ini. Seperti biasa, rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan akan meneroka setiap halaman dan mengeluarkan satu tema dan mengeluarkan hadis untuk kita fahami apa yang telah termaktub di dalam ayat tersebut. Seperti biasa, saya mulakan dulu dengan satu hadis bagi permulaan pengajian kita pada hari ini, iaitu hadis yang disampaikan daripada Abdullah bin Khubayb. Beliau pada satu hari keluar pada malam yang sangat gelap dan keluar pada malam yang ketika itu sedang berlakunya hujan. Dia kata, natlubu Rasulullah, kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah mereka berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah bertanya kepada mereka, asallaitum? Rasulullah tanya kepada mereka, mereka kata kami belum salat lagi, sehinggalah berlaku sedikit perbincangan sehinggalah Rasulullah berpesan kepada mereka. Rasulullah kata, ucapkanlah tiga perkara ini, iaitu qul huwallahu ahad wal muawwidhatan, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah kata hina tumsi wa hina tusbih, ketika pagi dan ketika petang. Maka Rasulullah kata takfika min kulli syai', kamu akan terselamat daripada perkara yang tidak elok. Baik, seperti biasa bersama dengan saya Ustaz Husaini. Apa khabar? Alhamdulillah doktor, sihat doktor ya. Alhamdulillah. Ustaz Husaini nampak merah hari ni ya. Merah Semangat. menyala doktor. Merah menyala. Baik. Baik, seperti biasa kalau tuan-tuan masih lagi ingat perbincangan kita sebelum ini, ada yang membincangkan tentang hukum hakam, ada yang membincangkan tentang kepentingan solat dalam berkeluarga. Maka pada hari ini perbincangan kita juga ada sedikit perkaitannya tapi lebih tinggi sikit, iaitu mungkin ada akan berkaitan dengan kepimpinan juga pada hari ini. Tapi sebelum tu mari bersama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh sama-sama kita buka halaman yang ke-40, kita melihat ayat yang ke-247 suratul Baqarah. Kita lihat apakah pesanan dan wahyu Allah yang ingin disampaikan kita, mudah-mudahan menjadi iktibar untuk kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Begitulah bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam halaman yang ke-40 daripada muka surat yang dibacakan, sebenarnya dalam halaman ini Allah Taala memperincikan ataupun menceritakan tentang Bani Israel, yang mana mereka meminta daripada nabi mereka diutuskan seorang pemimpin. Lalu apabila diutuskan seorang pemimpin untuk memimpin perang, tiba-tiba dia tak nak. Yang ni kelakar sikit kisah Bani Israel ni. Kalau tuan-tuan hayati daripada awal surah Baqarah, sebenarnya banyak diceritakan tentang karenah Bani Israel, dan salah satu karenahnya adalah mereka telah Allah Ta'ala lantik seorang pemimpin daripada kalangan mereka, tetapi mereka
tidak berkeinginan untuk menerima pemimpin tersebut. Lalu Allah Taala jelaskan bahawa kelebihan pemimpin ini iaitu Talut ini dia mempunyai ilmu dan kekuatan. Jadi hadis kita pada hari ini adalah berkaitan tentang bagaimana kepimpinan itu mesti disertai dengan ilmu dan kekuatan. Maka mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan pada hari ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang menyebutkan an Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maksudnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya sekaligus daripada manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, iaitu mematikan para ulama, sehingga apabila sudah tidak tersisa ataupun tidak ada lagi orang yang berilmu, maka manusia akan mengangkat pemimpin daripada kalangan orang-orang yang jahil. Apabila mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka itu adalah golongan yang sesat dan menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Perhatikan hadis ini sebenarnya sangat menarik tuan-tuan. Boleh dikaitkan juga dengan ayat yang kita bacakan tadi, yang mana kepimpinan yang Allah Ta'ala melantik seorang pemimpin itu adalah daripada kalangan orang yang mempunyai ilmu dan mempunyai kekuatan. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Maka dalam hadis kali ini kita menceritakan, Rasulullah menegaskan, kalaulah satu hari nanti Allah Ta'ala akan angkat ilmu-ilmu ni semua, maka ilmu akan hilang. Maknanya manusia sudah tidak lagi memilih pemimpin yang mempunyai ilmu, lalu diangkat orang-orang yang jahil. Yang ni yang menakutkan kita, yang diberi peringatan oleh Rasulullah. Apabila diangkat orang-orang yang jahil, maka dibimbangi mereka ini akan merosakkan manusia dan mereka menyesatkan manusia. Perbincangan lanjut mengenai hadis ini akan kita teruskan lagi. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time Rasulullah, Suri Teladan. Alhamdulillah, kembali kita sekali lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah, Suri Teladan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita telah pun mendengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi mengenai kepentingan ilmu dalam pemimpin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita tengok pula siapakah yang meriwayatkan hadis ini. Tidak lain dan tidak bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ingat balik ya, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ini merupakan sahabat yang kuat beribadah, dan ada seorang sahabat yang agak cemburu dengan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ni, iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Cemburu sebab apa? Sebab mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abdullah ni dengar je hadis Nabi, dia akan catat. Abu Hurairah dia tak catat. Yang itu yang dicemburui oleh Sayyidina Abu Hurairah. Ya doktor ya? Ya, kalau kita tengok sahabat ni, dia kata sangat kuat yang beribadah. Bahkan masa lepas perang tu, dia terus pergi solat doktor ya. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ni. Betul, betul. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita perhatikan slide yang kita sediakan untuk mengenali siapakah dia perawi kita pada hari ini, iaitu beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ataupun Amru Al-As. Beliau adalah seorang yang zuhud dan kuat beribadah, seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi. Beliau pernah menangis ketika teringat mengenai neraka. Masya Allah, yang ni adalah satu sentuhan yang benar-benar menghayati mengenai tentang ketakutan beliau terhadap neraka. Dan beliau juga adalah, Rasulullah pernah berpesan kepada beliau bukan sekadar menghidupkan amalan malam, malah amalan siang juga, iaitu menghidupkan ibadah pada siang hari. Baik, kalau kita perhatikan sini ada 2-3 poin yang penting juga yang boleh saya kongsikan ataupun kita kongsikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Yang pertamanya, sebenarnya Sayyidina Abdullah bin Amr ni ada riwayatkan satu perkara yang Rasulullah pernah pesan kepada dia. Rasulullah kata kepada Abdullah, ya Abdullah la takun mithlu fulan. Dia kata kepada Abdullah bin Amr, wahai fulan, wahai Abdullah, jangan jadi seperti seorang lelaki ni. Dia kata yaqumul lail, dia bangun malam, wa taraka qiyamul lail, tetapi dia meninggalkan qiyamul lail.
Yang kadang-kadang begini pun berlaku juga kat kita, ustaz-ustaz ni, kita bangun malam Tapi pergi kencingnya. Dia kencang tak apa, dia boleh pergi tengok bola, dia boleh tengok betul. macam-macam. Tapi Rasulullah kata dia jaga malam tetapi dia meninggalkan qiyamul lail. Abdullah bin Amr bin Al-As ni, kalau tuan-tuan perhatikan berdasarkan biodata ataupun sirah dia, beliau adalah seorang pemuda yang rajin beribadah sehingga Rasulullah tegur dia. Kerana zuhud dan rajin beribadah ni sampai kena tegur dengan Rasulullah kerana terlalu fokus pada beribadah sehingga dibimbangi meninggalkan urusan dunia. Ini adalah perawi kita pada hari ini, iaitu Saidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita yang utama, iaitu mempersiapkan pemimpin dengan ilmu. Perhatikan pada awal hadis tadi, Rasulullah menegaskan, dia kata innallaha la yaqbidul ilma. Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu ni daripada dada kita ni. Mana tak adalah tiba-tiba hilang ilmu tu, mungkin juga kita lupa. Tetapi sekarang ni boleh ditulis dan sebagainya. Tetapi Rasulullah menyebutkan, dia kata tetapi Allah Ta'ala mengangkat ilmu ni dengan mematikan ataupun menyebabkan meninggalnya ulama ataupun meninggalnya para orang alim ni. Kalau Ustaz Husaini ingat lagi, baru-baru ni pada tahun ni jugalah yang meninggalnya Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni ni masya-Allah seorang yang alim dalam bidang tafsir. Menulis Safwatut Tafsir, Safwatut Tafasir. Kemudian kalau saya belajar di Mesir dulu, ada kitab tentang tafsir ayat hukum. Maknanya tentang ayat-ayat hukum tu dikeluarkan daripada Al-Quran, kemudian dia menulis tentang ayat-ayat hukum. Menarik sebenarnya karangan yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni ni. Begitu juga kalau Ustaz Husaini ingat, pada tahun lepas seorang lagi Syekh yang meninggal juga, namanya Dr. Nuruddin Aitir ataupun Syekh Nuruddin Aitir. Seorang pakar ilmuwan dalam bidang hadis, menghasilkan karya yang banyak sangat dalam bidang hadis. Akhirnya Allah Ta'ala angkat, kita kehilangan tokoh-tokoh besar, seorang tokoh dalam bidang hadis, seorang tokoh dalam bidang tafsir ni tadi. Kedua-duanya akan hilang, maka hilanglah maknanya mutiara yang akan mereka ulas. Kalau tak sebelum ni mungkin kita boleh dengar daripada diorang, maka hilanglah ulama-ulama sebegini. Jadi yang ni yang Rasulullah tekankan, bila mana makin kurang ulama dan tidak digantikan dengan pelapis, maka dibimbangi ilmu itu akan semakin surut. Bila ilmu semakin surut, dibimbangi, kita tidak dapat mempersiapkan anak generasi muda kita dengan ilmu yang secukupnya sehingga kita melantik di kalangan orang-orang yang jahil. Yang ni yang kita bimbang. Yang ni bukan kita saja bimbang, maknanya Rasulullah sendiri bimbang. Rasulullah kata ittakhadhan nas ru'usan. Manusia mengangkat pemimpin daripada kalangan orang jahil. Syekh Mullah Ali Al-Qari menegaskan, dia kata yang dimaksudkan dengan kepimpinan di dalam hadis ini termasuklah khalifah, iaitu pemimpin besar yang pertama. Kemudian qadhi juga termasuk dalam hadis ni. Kemudian mufti pun juga termasuk dalam hadis ni. Wa imaman wa syaikhan. Dan dia tegaskan kat sini bagaimana Al-Imam Nawawi menyebutkan tentang bagaimana kepimpinan ni termasuklah kepimpinan dunia dan juga kepimpinan agama. Yang ni yang kita takut Ustaz Husaini. Kalau kita tengok dalam ulama sekarang ni pun banyak yang ramai yang dah wafat, yang itu yang dimaksudkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang diangkat itu dengan mematikan ataupun mewafatkan ulama, para ilmuwan yang ada di muka bumi ini, doktor. Ini yang kita, kalau boleh kita kena sentiasa menghidupkan ataupun mewariskan para ilmuwan sehingga kita boleh melatih anak-anak generasi kita yang bakal menjadi pemimpin, mempersiapkan mereka dengan ilmu yang akan mereka jadikan sebagai pedoman ketika mereka menjadi pemimpin nanti. Baik, ada sedikit lagi perbincangan mengenai hadis ni. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis dalam keadaan kita mempersiapkan kepimpinan kita ataupun pemimpin kita dengan ilmu. Kalau tadi kita dah bincang bagaimana Allah Ta'ala akan mengangkat ilmu dengan mematikan ulama', maka perbincangan seterusnya diceritakan pula bagaimana sekiranya tidak ada ilmu, maka kita dibimbangi akan mengangkat pemimpin daripada kalangan orang yang jahil. Sebab itulah kalau dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari ada merekodkan kata-kata daripada Saidina Umar. Kata-kata ni sangat menarik sebenarnya Ustaz Husaini. Yang mana Saidina Umar menyebutkan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Iaitu hendaklah kamu menimba ilmu sebelum kamu dilantik jadi pemimpin. Kerana dibimbangi bila mana kita dah dilantik jadi pemimpin, kita telah dilantik menjadi pemimpin, kita tidak mempunyai masa untuk melengkapkan diri kita dengan bacaan, dengan ilmu dan sebagainya, dan kita disibukkan dengan pentadbiran, akhirnya kita
mentadbir dengan kekurangan ataupun ilmu pengetahuan yang diberikan. Sebab itulah, tapi tak menjadi masalah. Sebab kerana inilah saya nak tanya sikit Ustaz Husaini, kalaulah seorang tu telah dilantik menjadi pemimpin, apakah dalam keadaan situasi sedemikian bagaimana dia nak menuntut ilmu, ataupun boleh tak, masih lagi tak boleh dia menuntut ilmu dalam keadaan dia telah menjadi pemimpin? Baik. Dalam kita melihat zaman sekarang ni, pemimpin yang dilantik itu bukan sahaja dia menguasai bidang yang tertentu. Contohnya pemimpin yang dilantik itu, contoh dia power dalam bidang politik. Kan? Tetapi ilmu-ilmu yang mendatang yang lain pun perlu dikuasai. Lebih-lebih lagi doktor, kita sekarang ni mengalami krisis COVID-19. Masya-Allah. Bagaimana kita nak menguruskan situasi seperti kalau dulu boleh solat sama-sama, kan? Dan sekarang macam mana pula keadaan yang sekarang ini, dan bagaimana pula kata ilmu itu diperlukan untuk orang kata pembaharuan dan sebagainya lah. Dan itulah kepentingan kalau dalam setiap pemimpin tu, bukan saja orang kata ahli pemimpin yang tertinggi, bahkan ketua keluarga, contoh ayah ataupun mak, memerlukan ilmu juga, kan? Betul. Kalau tidak, bagaimana nak menguruskan anak-anak yang kecil ini doktor? Betul. Maknanya semua kepimpinan, maknanya tak kira dah daripada peringkat, daripada tertingginya sehinggalah dalam keluarga memerlukan ilmu. Nak mendidik anak memerlukan ilmu, nak jadi ketua company memerlukan ilmu, nak jadi ketua kepimpinan negara memerlukan ilmu. Tetapi seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari juga, tak juga menjadi masalah. Sekiranya telah dilantik, tiba-tiba saya dilantik jadi pemimpin di tempat saya, maka dalam proses tu sebenarnya boleh juga kita menuntut ilmu. Yang ni yang diceritakan oleh Al-Imam Bukhari, dia kata para sahabat mereka menuntut ilmu fi kibri sinnihim, iaitu dalam keadaan umur mereka telah dah meningkat berusia lah. Macam Saidina Umar tadi dah meningkat berusia, tapi dia masih lagi boleh meneruskan pengajian dia. Macam tu juga kalau kita perhatikan Saidina Umar ni, dia punya bersungguh nak menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW sampai dia bergilir-gilir dengan jiran dia. Hari ni dia pergi berniaga, jiran dia pergi pula menuntut ilmu. Esok jiran dia berniaga, dia pula pergi menuntut ilmu, bergilir-gilir. Maknanya hari ni lagilah mudah. Maknanya dalam online boleh menuntut ilmu, ambil kos dan sebagainya. Maka manfaatkan peluang yang ada, biarlah kita jadi pemimpin yang dilengkapkan dengan ilmu sehingga boleh memberikan segenap kebaikan kepada masyarakat. Baik, kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, mari sama-sama kita saksikan pengajaran dan resolusi yang kita boleh pelajari pada hari ini. Yang pertama, iaitu kita hendaklah persiapkan anak muda kita dengan ilmu yang secukupnya sebelum menjadi pemimpin. Kedua, memilih pemimpin yang mempunyai kelengkapan ilmu dan agama. Ini penting juga, memilih pemimpin hendaklah berdasarkan keilmuan dan mahirnya mereka dalam bidang agama juga. Dan yang ketiga, berusaha untuk menghidupkan malam dengan amal soleh. Yang ni kita ambil daripada kata-kata ataupun daripada pesanan Rasulullah kepada Saidina Abdullah bin Amru bin Al-As. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan di rumah sekalian agar marilah kita sama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran. Tabung yang mana kita akan gunakan untuk memperkasa dan merancakkan lagi program-program pengajian Al-Quran dan hadis kita, insya-Allah. Baik, seperti biasa dalam pengajian kita ni mungkin kita ada tersalah, tersilap dan sebagainya. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita dan memberkati pengajian kita pada hari ini. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Terima kasih Dato'. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayo sama-sama kita angkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kelapangan hati dan mudah-mudahan diberikan ilmu untuk kita sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah. Kau titipkanlah, letakkanlah ilmu, ya Allah, di dalam dada kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang cinta akan ilmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jangan engkau buangkan ilmu yang kami timba ini ya Allah daripada dada kami ini ya Allah. Jadikanlah setiap ilmu yang kami timba ini ya Allah kami dapat menyebarkan kepada seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau jadikanlah kami orang yang alim ya Allah, orang yang mampu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup kami ya Allah. Mudah-mudahan kami tergolong dengan golongan orang yang kanan ya Allah. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.